Jangan mungkir janji, biar ramai mati, kata Mahathir. PAS yakin Agong takkan layan Desperados Anwar. Isu 121 sokongan, Anwar dipanggil polis. Najib dedah pembohongan Mahathir. Dr. Mahathir Mohamad membangkitkan kenyataan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bahawa dia akan mengadakan pilihan raya umum dalam masa terdekat jika Gerakan Rakyat Sabah menang dalam pilihan raya negeri Sabah. Dalam satu hantaran sinis di blognya, Mahathir berkata Muhyiddin patut mengutarakan kata-katanya itu dan menerima saja akibat yang bakal menyusul, memandangkan politik lebih utama daripada prinsip. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri itu tidak menyebut nama Muhyiddin secara khusus dalam hantaran tersebut. Kata pemimpin tertinggi, kalau menang di Sabah, PRU akan diadakan. Jangan mungkir janji, adakan PRU dan biar ratusan ribu dijangkiti COVID-19. Biar lebih ramai mati. Politik lebih utama daripada prinsip. Apa aku peduli? Aku dapat apa yang dimahukan, katanya. Kenyataan Muhyiddin itu dibuat dalam ceramah kempen PRN Sabah pada 18 September lalu. Ia kali pertama Muhyiddin menunjukkan kecenderungan melaksanakan PRU segera, walaupun perkara itu mula diperkatakan sejak beberapa bulan lalu. Sekiranya kita menang di Sabah, kita akan bergegas dan mengadakan PRU. Isyarat mesti diberikan oleh orang Sabah bahawa kami menyokong Perikatan Nasional. Kami mahu Muhyiddin terus menjadi Perdana Menteri. Kami mahu Malaysia terus maju dan berjaya, dan satu-satunya cara untuk berjaya adalah bersama saya, katanya. GRS menang setelah mendapat 38 daripada 73 kerusi di Sabah. Bagaimanapun, PRN tersebut telah dianggap sebagai memburukkan lagi penularan COVID-19 di Malaysia. Sejumlah ahli politik yang menyertai kempen di negeri itu telah pun dijangkiti wabak itu. Dalam satu kes, seorang guru yang merupakan isteri seorang ahli politik yang menyertai kempen itu turut didapati positif dan menyebabkan sejumlah 600 murid sekolah rendah di Pulau Pinang perlu membuat ujian saringan. Setakat semalam, terdapat 353 kes positif dengan sejarah perjalanan ke negeri itu sejak 20 September termasuk bukan ahli politik. Pada masa ini, pentadbiran Muhyiddin hanya memiliki majoriti 2 kerusi di Dewan Rakyat. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pula dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah esok bagi membuktikan sokongan terhadapnya untuk membentuk kerajaan baru. PAS menegaskan semua 18 ahli parlimen parti itu menyokong penuh Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang memimpin Kerajaan Perikatan Nasional sekarang. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu tidak terkesan langsung dengan retorik yang dibawa oleh Presiden PKR Anwar Ibrahim bahawa beliau mendapat sokongan majoriti anggota Dewan Rakyat. PAS menganggap isu yang dibangkitkan oleh individu yang sama ini adalah tindakan terdesak yang mempunyai kepentingan serta cita-cita peribadi di samping menangguk di air keruh ketika Kerajaan Perikatan Nasional sedang menguruskan masalah COVID-19 serta langkah pemulihan ekonomi negara. Dalam hal ini, PAS sekali lagi amat yakin Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak akan melayan tindakan Desperados ini. Sebaliknya, baginda akan mengendalikannya berdasarkan peruntukan undang-undang dan perlembagaan negara yang amat jelas, katanya pada satu kenyataan. Taqiyuddin juga menggesa kerajaan mengambil tindakan undang-undang yang tegas terhadap mana-mana pihak yang menimbulkan keresahan dan kekeliruan rakyat di samping mengakibatkan terjejasnya sektor ekonomi negara dari tindakan tersebut. Anwar yang juga Ketua Pembangkang Parlimen memberitahu beliau akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Selasa 13 Oktober depan untuk mempersembahkan butiran bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Saya ingin menjunjung kasih ke bawah duli tuanku kerana telah memperkenankan untuk saya menghadap pada hari Selasa 13 Oktober insya-Allah. Pada majlis menghadap tersebut, saya akan mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang kukuh dan meyakinkan seperti mana yang saya sebut sebelum ini, katanya pada satu kenyataan 8 Oktober lalu. Susulan pengumuman Anwar pada 23 September lalu yang beliau mempunyai majoriti bagi mengambil kerajaan, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mendakwa beliau mendapat tahu ramai wakil rakyat parti itu menyokong Anwar. Katanya beliau tidak dapat menghalang jika ahli parlimen UMNO ingin menyokong Anwar membentuk kerajaan. Bagaimanapun, Setiausaha Agung Barisan Nasional dan Mufakat Nasional Anwar Musa pada hantaran di media sosial berkata menjadi tugasnya melaksanakan dasar parti dan arahan pucuk pimpinan. Anwar turut menegaskan antara dasar yang dipersetujui gabungan itu bahawa tidak ada kerjasama dengan Anwar, DAP dan Dr. Mahathir Mohamad.
MP Barisan Nasional menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Muafakat Nasional menjemput bersatu, menyertai Muafakat Nasional bersatu bersetuju. Barisan Nasional PAS bersatu, perlu bermuafakat dan elak 3 penjuru pada PRU15, katanya. Jelas Anwar, rundingan kerusi pilihan raya umum akan datang antara 3 parti itu telah bermula. Menurutnya, selagi dasar-dasar Barisan Nasional, Muafakat Nasional ini tidak diubah, beliau akan terus melaksanakannya walaupun kadang-kadang menemui kesukaran. Memutuskan dasar tidak mudah, melaksanakan dasar mungkin lebih payah lagi, katanya lagi. Polis memanggil Anwar Ibrahim untuk memberi keterangan berhubung penyebaran senarai 121 ahli parlimen didakwa menyokong ketua pembangkang itu bagi membentuk kerajaan baru. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Huzir Muhammad berkata, polis pada mulanya memanggil Anwar untuk memberi keterangan pada 11 pagi tadi, tetapi setiausahanya memaklumkan Presiden PKR itu hanya dapat hadir 9 pagi esok. Justeru polis menangguhkan janji temu itu sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak, katanya dalam kenyataan. Huzir berkata, kes itu disiasat di bawah Seksyen 505(b) Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia selepas menerima laporan Ahli Parlimen Jerantut Ahmad Nazlan Idris pada 8 Oktober lalu. Sehingga kini 6 laporan polis diterima dan polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung dakwaan yang tersebar luas di media massa sejak kebelakangan ini. Bulan lalu, Anwar mengumumkan beliau mempunyai sokongan dan majoriti kukuh serta meyakinkan daripada ahli parlimen pelbagai parti untuk menubuhkan kerajaan baru. Ahli parlimen Port Dickson itu dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong pada esok Selasa. Huzir menasihatkan rakyat tidak bimbang dengan penyebaran berita itu dan memberi amaran polis tidak akan teragak-agak mengambil tindakan terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu, tidak sahih serta mengelirukan orang ramai. Tun Dr. Mahathir Mohamad didakwa melakukan pembohongan amat jelas apabila mendakwa Parti Warisan Sabah menang di Sabah pada pilihan raya umum yang lalu. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, warisan tidak menang di Sabah pada PRU ke-14 kerana yang membentuk kerajaan ialah Barisan Nasional dan Tan Sri Musa Aman telah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri. Lalu Tun Mahathir gunakan SPRM untuk ugut adun-adun kerajaan Barisan Nasional Sabah. Kononnya, mereka dibayar wang untuk sokong Musa Aman. Rumah digeledah. Wakil rakyat disoal siasat berhari-hari, namun satu celah bukti pun tidak dapat dicari untuk menyokong tuduhan Tun Mahathir. Lalu Parti APKO yang bertanding atas tiket Barisan Nasional melompat ke warisan untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional Sabah, tegas Najib. Namun katanya APKO telah dihukum warga Sabah sebab melompat pada pilihan raya negeri Sabah yang lalu setelah mereka kalah 6 daripada 7 kerusi yang ditandingi parti itu. Presiden APKO sendiri pun kalah, ujar beliau. Najib menegaskan kenyataan Dr. Mahathir yang menyebut kerajaan pintu belakang itu sebenarnya adalah warisan kerana Musa tidak dibenarkan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Sabah lalu digugurkan jawatan untuk membenarkan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri dengan cara yang melanggar perlembagaan. Ini telah disahkan mahkamah, katanya. Tambah Najib, selepas beberapa ahli Dewan Undangan Negeri hilang kepercayaan terhadap kerajaan warisan dan Syafi'i hilang sokongan majoriti kepada Musa, maka kerajaan negeri itu tumbang. Tetapi Syafi'i membuat kenyataan bahawa beliau sanggup mati daripada serah kembali kuasa sebagaimana beliau rampas kuasa melalui pintu belakang selepas PRU14. Sebab dia sendiri kata dia sanggup mati, maka dia bubarkan DUN untuk mengadakan PRN Sabah. Keputusan Syafi'i bubar DUN juga disokong penuh oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, kata beliau lagi. Najib berkata beliau sendiri membantah pembubaran DUN untuk PRN. Begitu juga dengan Musa. Lantaran itu Musa bersama 32 adun Sabah terpaksa memohon sebanyak 3 kali kepada mahkamah untuk batalkan keputusan bubar DUN, tapi semuanya kalah. Ahli Parlimen Pekan itu berkata beberapa kerajaan negeri bertukar tangan selepas PRU14 iaitu Sabah tahun 2018 dan Johor, Melaka, Perak dan Kedah pada tahun 2020. Tetapi sekalipun DUN tidak dibubar, hanya Syafi'i sahaja yang bubarkan DUN untuk adakan PRN. Sebab itu Syafi'i bukan terpaksa bubar tetapi disanggup mati dan membahayakan nyawa warga Sabah untuk kekalkan kuasa dia, tegas Najib. Oleh itu Najib berkata Dr. Mahathir jangan cuba hendak membohongi rakyat lagi untuk salahkan Perikatan Nasional atau Barisan Nasional. Kamu watak utama yang salah gunakan kuasa untuk tumbangkan kerajaan Barisan Nasional Sabah selepas PRU14, ujar Najib. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.